Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Baiklah, sahabat semua, PRN 17 Sabah semakin hampir. Dan nampaknya suhu politik di Sabah semakin panas. Kali ini kita ingin sembang, kita ingin bercerita, kita ingin ulaskan pasal UMNO Lahad Datu yang bertekad ingin merampas balik 4 kerusi DUN yang dulu jadi kubu kuat mereka, yaitu Punak, Silam, Segama, dan Tungku. UMNO nampaknya sangat yakin mereka boleh ambil balik semua kerusi ini daripada Warisan dan juga GRS. Tetapi kalau kita ikut betul, mereka ini mampukah? Adakah mereka mampu? Atau ini hanyalah sekadar retorik politik semata-mata? Jadi jangan kita buang masa, jom kita bincang bersama-sama. UMNO Lahad Datu kini bersemangat mahu kembali menguasai 4 kerusi DUN yang pernah menjadi milik mereka sebelum PRN 16. Ketua UMNO bahagian Lahad Datu, Syarif Musa Syarif Mabul, menyatakan mereka tidak akan berkompromi dan mahu bertanding di semua 4 kerusi itu atas tiket Barisan Nasional. Katanya mereka yakin boleh menang kerana kawasan ini memang asalnya kubu kuat UMNO dan juga BN sebelum tsunami politik melanda Sabah. Masih ingat lagi PRN 16? PRN 16 yang ketika itu Warisan menyapu bersih banyak kerusi, termasuklah di Lahad Datu. Tapi keadaan sekarang sudah pun berubah. Silam dan Tungku masih kekal di tangan Warisan, tetapi Punak sudah beralih ke GRS selepas wakil rakyatnya keluar parti pada tahun 2023. Sementara itu, Segama kini dipegang oleh UMNO selepas Datuk Muhammadin, tetapi melompat beberapa kali sebelum akhirnya kembali ke UMNO. Dengan senario politik yang semakin dinamik, UMNO nampak yakin bahwa PRN 17 adalah peluang terbaik untuk mereka merampas kembali kerusi ini. Tetapi persoalannya, betulkah tidak UMNO masih kuat di Lahad Datu? Atau ini sekadar kenyataan penuh keyakinan tetapi realitinya adalah sangat sukar. Jadi jika kita lihat dari segi sejarah, Lahad Datu sememangnya kawasan yang pernah menjadi kubu kuat UMNO sebelum gelombang perubahan melanda Sabah. Namun selepas PRN 16 dan pelbagai perubahan dalam lanskap politik negeri, dominasi UMNO semakin terhakis. Warisan yang dahulu dianggap parti dominan kini semakin goyah selepas ramai wakil rakyat mereka keluar parti. Ini membuka ruang kepada UMNO dan GRS untuk mengukuhkan kedudukan masing-masing. Namun, cabaran terbesar bagi UMNO adalah meyakinkan pengundi bahwa mereka ini masih lagi relevan dan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik. Tambahan pula, kita tidak boleh lupa bahwa politik Sabah ini sangatlah unik. Parti yang menang hari ini belum tentu akan kekal menang esok. Dan banyak kali kita tengok wakil rakyat bertukar parti selepas menang pilihan raya. Situasi ini menimbulkan tanda tanya. Jika UMNO menang 4 kerusi ini, adakah wakil rakyatnya akan kekal setia? Atau mereka juga akan berpindah parti jika keadaan memerlukan? Sabah terkenal dengan budaya katak politik. Dan ini sesuatu yang pengundi pasti akan pertimbangkan sebelum mengundi nanti. Satu lagi perkara yang menarik ialah strategi Warisan untuk
PRN17 nanti. Parti pimpinan Datuk Seri Shafie Apdal ini telah mengumumkan bahwa mereka akan bertanding secara solo tanpa sebarang gabungan. Ini bermakna mereka akan berhadapan dengan Barisan Nasional, GRS, dan juga parti-parti lain secara bersendirian. Strategi ini boleh jadi satu kelebihan kerana Warisan tidak perlu berkongsi kerusi dengan parti lain. Tapi dalam masa yang sama, ia juga boleh melemahkan peluang mereka jika undi pecah. Jika kita lihat pola pengundian PRN16, kemenangan Warisan di beberapa kawasan adalah hasil daripada perpecahan undi antara BN dan juga parti lain. Tetapi sekarang dengan GRS semakin kukuh dan UMNO pula mau merampas kembali kubu mereka, Warisan mungkin berdepan cabaran yang lebih besar daripada sebelum ini. Kestabilan politik Sabah selepas PRN17 juga menjadi tanda tanya. Jika keputusan pilihan raya kali ini mencerminkan PRN16 di mana tiada satu parti yang mendapat majoriti jelas, kita mungkin akan melihat satu lagi rundingan panjang untuk membentuk kerajaan negeri. Dan seperti yang kita tahu, rundingan politik di Sabah selalunya penuh dengan drama dan kejutan. Adakah kita akan melihat satu lagi episod lompat parti selepas PRN17? Atau kali ini parti yang menang akan kekal setia dan mentadbir dengan stabil? Ini sesuatu yang sangatlah sukar untuk kita ramalkan sebenarnya. Dan satu faktor penting yang kita tidak boleh abaikan ialah faktor pengundi muda. Dengan peningkatan jumlah pengundi muda dalam daftar pemilih, peranan mereka dalam menentukan keputusan PRN17 sangatlah besar. Tapi soalan penting, adakah pengundi muda masih berminat dengan UMNO dan Warisan? Atau mereka lebih cenderung kepada parti-parti baru yang dilihat lebih segar dan membawa agenda perubahan yang lebih relevan? Jadi kita lihat tren politik di Semenanjung. Pengundi muda cenderung menyokong parti yang membawa naratif segar dan bebas daripada politik lama. Adakah tren ini akan berlaku di Sabah juga? Jadi sahabat-sahabat Current Sphere MY di luar sana, apakah pendapat kamu? Mampukah UMNO merampas kembali 4 kerusi ini? Atau Warisan akan terus bertahan walaupun berdepan saingan sengit daripada Barisan Nasional dan juga GRS? Dan bagaimana pula dengan peranan pengundi muda di dalam menentukan hala tuju Sabah selepas PRN17? Jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah. Kita bincang sama-sama. Sebab inilah politik Sabah. Penuh dengan warna-warni. Penuh dengan kejutan. PRN17 bakal menjadi penentu hala tuju negeri ini untuk 5 tahun akan datang. Jadi bagi anda yang berada di negeri kita ini, di Sabah ini, jangan lupa buat pilihan bijak. Dan untuk yang di luar Sabah pula, ini peluang untuk kita memahami politik negeri ini dengan lebih mendalam. Kalau kamu suka konten sebegini, jangan lupa untuk like dan share juga, dan juga subscribe juga. Dan jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Current Sphere MY membawa analisis politik terus kepada Anda. Sekian sahaja, terima kasih semua. Jumpa lagi.